Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sabahal khair, kaifa halukum ayyuhat talamiz wa tilmizat. Baik murid-murid, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita iaitu berkenaan dengan tajuk Al-Quran. Sila rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 4 muka surat 26 hingga 31. Okey, murid-murid dikehendaki menonton video ni sampai habis. Barulah murid-murid boleh jawab soalan kuis. Okey. Ni contoh saya tekan video tu. Samad yang bermaksud Allah yang menjadi Okey. Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian ibadah kepada Allah, menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah, menegaskan kemurnian yakin kepada Allah. Tauhid ya. Menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Kedua, surah Al-Ikhlas merupakan surah yang keberapa dia Al-Quran? Ke-112. Surah Al-Ikhlas diturunkan disebut di dalam video tadi dan juga di dalam buku teks ada dinyatakan surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah, iaitu surah Makkiyah, bukan di Madinah ataupun Madaniyah, dan tidak ada surah di dalam Al-Quran yang diturunkan di Syam ya. Jadi jawapan dia Makkiyah. Surah Al-Ikhlas mengandungi berapa ayat? 4 ayat kan. Nyatakan maksud ayat ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku itu ialah Allah yang Maha Esa. Nyatakan maksud ayat ini, Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Soalan ke-7, lam yalid wa lam yulad. Allah ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Soalan nombor 8, lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Soalan nombor 9, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca buku, berdoa, berpuasa, menyanyi. Jawapan dia berdoa. Apakah surah yang menyamai dengan sepertiga Al-Quran? Sepertiga Al-Quran maksudnya kalau kita baca 3 kali seolah-olah dah sama dengan kita membaca satu Al-Quran tu, 114 juzuk. Jawapan dia ada dalam buku ya, surah Al-Ikhlas. Ada hadis berkenaan dengan membaca surah Al-Ikhlas ni bersamaan dengan 1/3 ataupun sepertiga Al-Quran. Soalan 11, apakah tuntutan dari surah Al-Ikhlas ayat pertama? Tandakan 3 jawapan. Meyakini Allah Maha Esa, ya. Riak dalam ibadah, tidak. Sentiasa ikhlas dalam ibadah, betul. Bersangka buruk terhadap Allah, salah. Membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah, betul. Soalan 12, apakah tuntutan dari surah Al-Ikhlas ayat kedua? Tandakan 3 jawapan. Tidak bersyukur, salah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah, betul. Menghindar diri daripada perasaan putus asa, betul. Bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah, betul. Membanyakkan menyebut kelemahan orang lain, ini jadi macam mengumpat, jadi salah. Soalan 13, apakah tuntutan dari surah Al-Ikhlas ayat ketiga? Tandakan 3 jawapan. Allah mempunyai keluarga, salah. Memohon pertolongan kepada bomoh, salah. Merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya, betul. Yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan atau keturunan, betul. Mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman, betul. Soalan ke-14, apakah tuntutan dari surah Al-Ikhlas ayat ke-4? Tandakan 3 jawapan. Meyakini Allah Maha Sempurna, betul. Leka dengan dunia, salah.
bersyukur atas nikmat kurniaan Allah, betul. Menginsafi kelemahan diri, betul. Hidup tanpa pegangan, salah. Okey, soalan terakhir, soalan ke-15. Apakah kepentingan surah Al-Ikhlas? Tandakan 4 jawapan. Menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah, betul. Syirik kepada Allah. Syirik ni maksudnya menyekutukan Allah, menyatakan Allah itu ada 2, ada 3. Okey, salah lah bersyirik ni. Sentiasa berdoa kepada Allah, betul. Merasa diri hebat, salah. Diampunkan dosa oleh Allah, betul. Membentuk kepribadian Muslim, betul. Okey, kemudian kita submit. Okey, view score. Jadi betul semualah jawapan kita. Itu saja murid-murid. Semoga bermanfaat untuk murid-murid membuat ulang kaji. Jangan lupa selalu membaca surah Al-Ikhlas, terutama di dalam solat dan juga sebelum tidur. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid-murid.